Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Dr. Yati. Mudahkan matematik anda. Jadi saya nak share, tapi kalau kita tengok di sini, tengok pada kesesuaian sesuatu topik, ya. Okey, contohnya di sini yang ini saya baru jumpa bulan lepas. Slot 1 MyViewBoard. Yang ni yang kita nak bagi tumpuan, sebab bila ada yang ini, yang lain ni kurang sikit dah, sebab yang ni dia lebih kurang dengan OneNote. Tapi yang ni dia lebih canggih, ya. Jadi saya baru jumpa, untunglah cikgu dapat saya kongsi, ya. Sebelum ni saya dah kongsi yang lain-lain ni. Yang ni memang barulah. Jadi dapat daripada ceramah macam ni juga yang untuk buat webinar tu. Jadi saya join secara tak sengaja aja. Tapi alhamdulillah saya boleh gunakan. Okey, ni contoh penggunaan video ni, ya. Untuk yang pertama, dia sesuatu tajuk tu, ni mungkin dah pernah tengok juga video ni. Yang ni dia kelebihan dia, cuba nampak kelebihan dia menggunakan alat geometri. Yang lain-lain perisian ni saya duk jumpa, dia tak ada tau alat geometri ni. Jadi agak susah kita nak kongsi dengan murid-murid kita. Macam mana nak buat kan, nak cerita dengan mulut sahaja, susah sikit lah, dia orang tak nampak kan. Jadi di sini kita boleh menggunakan alat geometri ni. Saya nak tunjukkan dia punya alat geometri tu. Nampak ni? Okey, so kita boleh keluarkan dia punya alat geometri tu. Dia banyak, jangka lukis, jangka sudut, ni sesiku. Yang ni yang kata mudah kita nak buat kerja ni, nak mengajar. Okey, jadi sekejap lagi saya tunjuk dengan saya akan tunjukkan dengan lebih lanjut, dan kita hands on yang ini, ya. Sebab masa terhadkan tak boleh tunjuk semua. Baik, sekarang kita nak try MyViewBoard. MyViewBoard ni, ya. So cara nak install dia kena ada internet lah, no? Memanglah kena ada internet kan. Ada internet dulu. Ni yang saya dah buat video hari tu. Ni yang saya dah buat video hari tu. Ni saya punya, ni yang kata dia boleh dapat terus ni. Ni dia datang daripada dalam ni saja dia ada. Okay. So langkah pertama, cikgu type saja dekat Google tu MyViewBoard, MyViewBoard installer. Ada dua kan, ambil yang kedua ni. Download MyViewBoard ni. Dia keluar sini sebab kita ambil yang dekat ni, whiteboard for window ni. Klik yang ni. Klik yang ni. Okey. Masuk je lah kat mana-mana. Setup tu, lepas tu buka. Ya, saya dah download dah. Apalah. Macam biasa je kita download biasa. Kok, tapi ikut arahan je. Okey, cikgu akan dapat dia punya ikon ni. Ni whiteboard. Cikgu akan dapat ikon ni yang My tu. My tu patut ada pensel. Sampai dapat macam ni, baru buka dia, double klik, akan dapat yang inilah. Ni yang saya pun kosong, ya. Ikut saya aja. Ikut saya. Kita nak buat satu bulatan. Lepas tu kita nak buat garis tangent pada bulatan. Garis tangent mesti sempurna darjah lah kan. Jadi kita akan pakai dia punya alat geometrinya. Okey. Cikgu nampak ada yang macam kotak terbuka tu. Dia panggil magic box.
Kalau letak mouse kat situ, dia ada magic box. Nampak tak? Nampak. Okey, keluarkan yang klik yang tu. Okey, dia timbul tak yang ni? Skrin ni. Cikgu kena nak mudah macam mana cikgu nak buat? Kena buat half-half lah tu, kena buat setengah, kena buat minimize. Kena setengah skrin. Setengah skrin. Setengah skrin. Tahu kan? Minimize je. Minimize dua-dua. Yang saya yang apa ni internet yang sambung kat saya dengan yang whiteboard letak sebelah lah. Okey, so keluar yang ni. Keluar ke? Keluar ke yang ni? Dah. Okey. Pergi dekat yang bentuk dia ada 3 ni kan? Dia ada 4 lah yang ni 5 ni. Okey, yang ketiga ni yang ada tools. Yang kamera tak payah, yang ada tools ni. Okey, klik yang tools ni. Nampak tak dia keluar ni? Okey. Baik. So kita nak pakai jangka sudut, kita nak pakai jangka lukis, kita nak pakai pembaris kan? Klik dia, tarik saja keluar. Keluar lagi. Keluar lagi pembaris. Tak sebelah halusan. Lagi nak guna dia. Okey. Yang kedua, kita keluarkan jangka sudut. Jangka sudut ni dia boleh kecil besar. Tarik je dekat ni yang ada tak situ kan. Tarik je. Yang ni dia boleh panjang pendek. Lebar tak boleh dah. Lebar tak boleh. Cuma dia boleh tukar ni. Dia boleh tukar nombor hak inci dengan hak sentimeter. Kalau tekan hak arrow 2 tu kan. Nampak? Dia boleh tukar. Okey, main situ. Yang ni boleh drag je untuk drag. Drag mana-mana yang naik nak pandang ke kanan tu. Dari bawah tu boleh drag lah. Yang ni untuk pusing. Tu nampak kan? Untuk pusing. Okey. Untuk pusing. Pusing lah kot mana pun. Dia ada sudut dia siap lah tu. Dia kata terpusing tu dia beritahu dah sudut dia. Nampak ada sudut ni. Nampak dah je. Untung ya kalau pembaris biasa dia tak ada sudut. Yang ni pun boleh pusing ni. Jangka sudut ni boleh pusing. Pusing yang dekat. Dia naik. Macam ni. Nampak tak? Dia naik macam ada. Dia tak ada kat mana-mana di sini. Dia ada dekat bawah. Dia pelan-pelan. Dia nampak macam ada arrow kiri kanan tu kan. Dia boleh pusing. Okey. Yang pangkah ni tutup lah. Yang ni pun kita boleh pusing dia. Dia hadap apa sudut kita pusing. Kalau pusing kot ni. Okey. Dan kalau nak bagi dua-dua ada kan. Ada setengah-setengah. Jangka sudut dia ada dua-dua kan. Klik yang bulat kosong tu. Okey, yang ni yang ni apa dia atas? Yang ni yang tetap. Yang ni apa? Okey. Nampak. So dia boleh pusing. Alright. Tak mau? Tak akan ambil sebahagian saja, klik balik. Okey, yang kedua. Yang ni, yang dekat tanda simbol dia tu boleh bawa lah. Di mana-mana. Okey. Yang ketiga, kita nak jangka lukis. Yang ni lah yang seronok. Yang ni yang seronok. Okey, yang ni untuk bawa. Nampak arrow besar ni dia untuk bawa. Arrow kecil ni ni pangkah ni untuk tutup. Okey, yang ini untuk pusing. Okey, yang ini untuk bawa kecil besar. Kecil besar. Okey. Yang ini dia punya ni tekan kat sini boleh, kat sini boleh, macam kita bukuh dakwat tu pusing. Dapat bulatan. Tak boleh pula. Nampak tak? Yang ni saya duk cari lama dah sebenarnya benda ni. Yang saya jumpa setakat ni hak ni je yang ada komplit. Sebenarnya dia banyak ni. Dia ada jam. Tetapi lah dah tengok kan, dia ada jam. Dia ada kalkulator. Okey. Dia ada kalkulator. Kalkulator ni fungsi tau. 8 darab 6. Okey, sama dengan tu dia bagi jawapan. Cumanya dia tak saintifik lah kan. Dia untuk cakap pengiraan biasa je lah.
Okey. Kalau kita nak ambil, nak cancel macam biasa. Ya. Okey. 9 kuasa 2. Dia abang 80. Okey. Itu je. Okey, boleh tutup lah kalau tak mau. Okey, nampak jam ni dia buat jam semasa. Tahu semasa. Jadi 11. Okey, kalau kita nampak bila kita stop dia, yang ni kita boleh pusing tau. Tunjuk jam pukul 10. Okey. 10 suku. Saya gerak sikit. Kan? Ni jarum saat. Senanglah nak cerita. Okey. Yang ni kalau dia tukar apa ni tak ada nombor. So yang ni yang kita boleh tukar dia. Kita nak macam mana. Yang ni yang original time, current time. Ini tutup. Okey. Banyaklah nanti cikgu explore lah nah. Okey, jadi sekarang ni katalah kita nak buat bulatan. Boleh ikut saya. Kita pakai ruler dulu. Kita nak ambil di sini dia ada sentimeter dia, tapi kalau budak dia tak ada lah kan. Katalah kita nak buat bulatan berukuran 4 cm. Dapat 3 dah, 3. Okey. So di sini kita bawa, yang ni boleh bawa macam ni boleh, pegang dia punya besi bawa pun boleh. Letak yang besi tu dekat 0. Dekat mula-mula kita nak ukur tu. Lepas tu yang ni yang arrow ni. Yang arrow 2 ni bagi jadi 3 cm. 3 kecil tak? 4 sak. Dia akan pusing. Okey, ambil 4 lah sak lagi. Kita letak pensel tu dekat 4. Okey, kita letak tepi boleh, nak padam boleh. Sekejap panggil balik ruler ni kalau nak lah. Letak tepi dulu. Okey. Letak macam tu. Jadi dia habaq ni, ukuran ni lah 4 cm. Sifar darjah ni maknanya dia straight line. Dia duduk straight line. Okey, ikut dah cikgu. Kalau ikut, kalau tak berapa, bagi tahu dah. Ni yang ni sebab banyak kegunaan dia. Masih cikgu boleh explore lah. Saya cadang saya nak buat modul tapi lambat sikit lah kot. Lambat lagi. Okey, lepas tu untuk pakai pen ni, letak macam ni. Pakai pen ni bawah. Yang di bawah tu ada tanda apa ni macam marker pen tu kan. Klik dia, kita hanya akan dapat warna hitam, warna merah, warna biru. Tapi kalau klik lagi sekali, nampak tak? Dia keluar color hak ni. Yang ini, yang pertama ni dia untuk ni untuk pensel, tapi pakai pensel dulu ya. Pen lah kita pen. Ini untuk tebal. Yang ni untuk nipis. Nampak dia punya ni hitam tu. Main-main kat situ, tapi kita nak kecil dah lah, tak maulah sangat kan. So kita nak ambil, nak buat bulatan warna merah. Klik warna merah. Okey, tutup dia. Maknanya dia warna merah tadi pun dia pilih dah kan. Nak lain daripada haduk timbul ni. Dah letak dekat pensel dia ni pun boleh, dekat yang belakang pen ni pun boleh. Lepas tu pusing lah, ikut jam boleh, lawan jam boleh. Kena klik, drag klik, bawa dia. Okey, sampai habis mesti kan. Okay, so yang ni pindah. Oh sorry, lupa nak letak dia kita punya point tadi. Pusat. Apa pusat lu? Pusat di sini kita larikan. Patutnya berpusat lu, berubat ni kan. Berpusat lu. Kita lagi nak guna pusat tu. Okey, ni pusat. So bolehlah type, katalah tapi dia kena type, kena pen untuk type. Doktor. Ya. Macam mana nak bagi jangka lukis itu apa? Ada ink? Ada ink? Jangka lukis. Ada ink ni, pegang tang ni. Okey. Letak dekat sini boleh, dekat bawah boleh. Lepas tu drag. Nampak? Okey. Okey, dapat dah. Okey, nanti nak pergi cerita kat jadi jurulatih. Kena tahu. Petak ni ya. Oh, nak dah hai depa.
Hak lain tu tak contoh. Hak lain contoh Tadi apa panggil pusing tak ada colour, pusing saja. kalau pusing saja dia tak ada colour, maknanya pakai hat yang lain kot. Maknanya dia kena pusing dekat pensel tu lah kan? Tekan Ya, kat ya. pensel tu. Dia Okey. pegang dia macam ni kan. Pegang dia terus pusing. Jangan Okey, lepas sampai habis baru lepas. Alright. Okey boleh. Okey. Oh cantik lah tu, seronok dah kan. Okey, sekarang kita nak buat satu garisan jari lah. Okey, nak buat jari, ambil ruler. Nak buat tani boleh, nak pusing kat mana-mana pun tak apa, asalkan dia jadi satu jari. Jadi kita nak buat dia punya tenggun ya. Okey. Tak, katalah tak kat sini, tak kisahlah berapa cm pun tak apalah, tapi tak saja yang pusat tadi tu. Lepas tu garis, nak pakai apa ni, colour apa pun tak apalah. Katalah saya pakai colour biru. Tak, situ tarik sampai ke bulatan berhenti. Yang ni kita tolak balik. Dia biar duduk senyap. Kami tak kita nak panggil, kita panggil lah kan. Dia biarlah duduk situ. Okey. Kemudian kita bukan pi garis terus saja kan. Kita nak tangent dia mesti berapa darjah? 90 lah kan. Yang ni untuk matematik form 3 kan. Matematik form 3. Okey. Yang ni sebenarnya dalam GeoGebra lagi cantik lah. Boleh buat kan. Tapi kita nak tunjuk cara nak buat sebab mereka guna kertas ya. Kertas. Okey. Dah. Sampai setakat ni boleh ikut dah. Kau dapat? Boleh. Okey. Lepas tu kita nak buat garisan tangent. Garisan tangent dia menyentuh satu titik berselang pada 90 darjah. Okey, sebawaklah kita punya jangka sudut pula. Pusing dia duduk atas ni bagi nampak 90 darjah ngam-ngam. Bagi nampak duduk sebelah ni ngam-ngam 90 darjah. Kan sebab kita nak ambil 90 darjah. Kalau letak kot ni pun boleh. Tapi tak berapa nak cantik lah kan. Biasanya tu kita letak dia sebelah atas lah kan. Nampak? Bila saya pusing dan bagi jadi 90 darjah betul-betul atas line ni, yang ni. So, di sini bucu dia ni, titik tu dekat pusat. Kan? Lepas tu kita ambil lah mana apa-apa satu warna, tak kisahlah. Tik saja dekat 90 darjah ni. Tik sekali. Okay, tik sekali. Lepas tu yang ni kita pindah. Cukup lah, tang tu je. Kan? Tik satu je kat situ. Lepas tu kita besarkan lah, tak apa, besarkan ni. Sebab kita nak guna point ni je. Okay. Lepas tu baru kita ambil pembaris, pusing dia dan betul-betul ngam-ngam duduk di atas line tu. Yang ni kena ni sikit lah nah. Kita kata apa? Kena lembut sikit lah tangan tu. Kena lembut sikit tangan. Okey. Lepas tu katalah saya ambil warna hitam pula. Satu warna hijau lah. Warna lain. Warna hijau. Okey. Tarik saja. Okey. Kan? Jadi di sini jelaslah kalau kita rasa ni sikit kan kita tarik dia. Ke depan sikit. Dia boleh tarik, boleh klik ni, boleh tarik sikit. Okey. Dia klik sekali dia akan timbul ni pun macam-macam lagi lah nak kena explore lah. Tukar colour ke apa kan masih ada lagi kat sini ni. Boleh tukar colour, lepas tu nak main dia punya kecil besar tu apa ni, dia punya line tu boleh. Ni macam-macam boleh ni sebenarnya. Nak copy, nak cut, nak paste semua boleh. Tu saya kata canggih kat ni. Okey. Yang lain-lain tu cuma sampingan ajalah, boleh kita gunakan juga. Tak mau klik je tempat lain. Okey, sampai sini dapat tak? Lepas tu kita buatlah tanda 90 darjah. Dapat dah dah.
tulis. Yang ini ni warna hijau boleh. Kalau kita warna hijau tadi kan. Maka yang ini kita katakan dia tangent. Siaplah satu kerja kita. Kan? Okey, siaplah satu kerja. Yang ni pula, biru ni pula adalah jejari. Tulis pula jejari. Memanglah tak apa cantik lah kan. Asalkan budak faham dah. Jadi ini boleh katakan ada dalam silibus form 3 ni tangent apa ni pada bulatan kan. Tangent pada bulatan. Okey. Lepas tu ini juga kalau kita nak kaitkan dengan sudut dalam bulatan kan. Bolehlah kita gunakan sebagai cara lah. Nak buat tempat lain pula, nak bagi tahu dia juga tangent, katalah tak puas hati dengan satu, buat tempat lain pula untuk menunjukkan tang mana pun asalkan dia berselang dengan 90 darjah, dia adalah tangent. Contoh kalau kita buat tang ni pula. Okey, terserahlah dekat cikgu. Ni atas kreativiti lah nah. Ada juga yang pakai pembaris nak bagi tahu kata dia 90 darjah tapi yang tu tak berapa nak accurate lah ya. Tak berapa nak tepat sikit. Okay, katalah kita nak letak dia nak bagi tutui ngam-ngam ni dia susah sikit lah. Okey, so tangan ni untuk apa? Tangan ni untuk apa? Tangan ni, yang tangan ni kan dia untuk bawa. Dia untuk bawa whiteboard ni tau. Dia bawa skrin ni sebenarnya. Dia bawa. Okay, nampak tengok titik ni kan dia bergerak. Nampak? Yang apa ni arrow ni dia macam kita kata apa? Kita nak ambil yang tu saja. Contoh kalau saya nak ambil dia jari ni saja. So dia boleh bergerak. Dia saja. Nak ambil bulatan saja bergerak. So kita boleh undo lah. Okey, ni untuk kita bawa dia. The tangent ni pun okey, kalau nak ambil semua kan, nak ambil semua ni buat bulat macam ni. Okey, tangent saja yang aktif. So kita boleh bawa. Dia macam-macam lah. Cikgu boleh explore nanti lah. Saya explore sendiri lah. Saya belajar sikit. Tengok sikit je tapi saya explore sendiri lah. Macam mana nak guna. Okey. Baik. Lepas tu buat macam tadi jugalah. Tang ni senang sikit kan nak nampak. Kalau bahasa kecil besarkan. Kecil besarkan. Lepas tu kita bawa dia. Tang ni senang kita bagi jadi betul-betul 90 darjah. Nampak kan dia punya bayang-bayang tu. Okey. Betul-betul 90 darjah kat sini. Sini boleh tanda lah. Tanda kat sini pun cukup lah kan. Kat zero tu tick saja. Okey, nak tick dua-dua belah pun boleh, tak ada masalah. Tick juga kat sini. Lepas tu kita ambil pembaris, sambunglah dua-dua ni. Panjang mana pun ikut suka kita lah kan. Nak ambil colour lain pula kan, kalau nak ambil orange. Ambil orange pula. Orange pun ada bagai-bagai lagi. Okey, so kita tarik sampai situ ke, nak lebih ke. Okey, tulis. Ini adalah tangent. Jadi form 3 ni lepas seronok buat aku ni. Lepas tu kan budak-budak kecil. Okey. Jadi tunjuk di sini 90 darjah. Okey. Lagi satu pengetahuan. Boleh dah sampai takat ni okey, boleh cukup cikgu. Doktor nak tanya. Ya, boleh. Kalau je jari tu contohlah kita dah set 4 cm kan, kita nak adjust dia jadi 3 cm boleh ke? Kalau dekat sini tak boleh dah. Tapi dah, dekat GeoGebra boleh. Okey. Kat sini tak boleh dah. Tak ni macam dia fix.
Maknanya kita kena lukis bulatan baru lah. Cuma kita tak boleh nak edges dia kembang besarkan, kecilkan dah. Boleh. Boleh juga. Boleh. Yang ni dekat apa ni, arrow ni. Dekat arrow ni kan. Dekat arrow ni kita boleh main kita punya tu mouse, biji mouse tu. Oh, okey. Ni boleh. Yang ni boleh. Cumanya saiz dia tak boleh dah lah. Saiz dia akan lari. Dia ada kecil tu, saiz dia akan lari kan. Ya. Nampak tak? Dia akan lari lah. Tadi kita ambil 4 kan. Dia lari lah saiz dia. Sebab dia makin kecil. Dia makin besar. Tu boleh. Tu boleh. Cantik kan? Ya. Okey. Ni katalah kita tak mau dah skrin ni, kita boleh buat skrin baru. Ya, kita boleh tambah file kita baru ni. Ada dekat tambah bawah ni. Yang ni boleh bawa ni. Dia boleh pergi mana-mana ni. Yang ni pun, yang ni dia kekal. Kekal jugalah dia dekat bawah ni. Ni macam-macam ni. Nak tengok bentuk kan. Ni yang ada macam bulat. Ni adalah bentuk 3D pun ada. Dia mula naik yang ni dulu. Klik saja sekali lagi. Nampak? Okay, yang ni kena lukis. Buat kotak boleh. Buat table boleh. Nampak? Dia jadi automatic table tu. Ni yang saya buat table untuk Trigo kan. Untuk saya masukkan. Dia boleh kecil besar. Okey. Yang ini. Yang pula yang color-color ni. Dia boleh kotak. Boleh lukis. Dapat 2 kotak ni saja. Yang ni kalau nak tunjuk persamaan faktor. Kan? Yang kembangkan faktor tu boleh tunjuk hak ni lah. Okey. Right. So kita buat baru. Tambah. Klik tambah aja. Klik tambah, dia akan dapat skrin kosong. Yang tadi pakai arrow kecil tu belah kiri. Arrow belah kiri ni maknanya dia tak hilang. Ni macam Excel lah. Page 1, page 2, page 3 kan. Sheet 1, sheet 2 tu. So kita pakai arrow yang kanan pula. Dia pergi hak baru tak sat. Kosong. Okey. Baik. Sekarang cikgu nak apa pula? Nak total apa pula? Okay, katalah ya kita nak ambil kotak. Ni dia ada shape. Kata nak ambil oktagon. Ni oktagon ada. Klik oktagon. Lepas tu drag saja. Dia jadi terus oktagon. Oktagon sekata lah. Kalau tak sekata tak apa. Ni oktagon sekata. Dan dia boleh lagi. Kalau kita klik ni dia timbul yang benda ni kan. Okey, klik dekat yang show segment ni. Dia boleh lagi pecah. Lepas tu yang ni pula dia boleh juga okey, so dia boleh juga bersudut. Dia boleh juga tahu panjang dia berapa. 3.6. Okey, 3.3, 3.1, 3. Ini boleh color, boleh buh color. Color mana yang kita nak, boleh buh dalam. Ni dia ada apa ni? Untuk geometri pun ada kat sini. Ni boleh juga lah. Boleh juga pakai. Yang ni untuk stopwatch. Stopwatch ni dia boleh jalan. Cok tu. Tadi nak abang. Kalau dalam bulatan ni juga kita masih boleh pecahkan dia ikut macam ni. Tapi sini dia tak boleh. Dia jadi macam dia ambil terus kan apa ni 8 sisi tu oktagon. Okay, kalau yang bulatan ni dia boleh pecah lagi tau. Berapa kita nak? Katalah kita nak oktagon juga. Nampak tak? Okey. So yang ini kita boleh asing ni. Untuk tajuk pecahan. Yang ni boleh pecah, boleh asing. Okey. Dan satu-satu ni juga dia boleh tunjuk panjang dia berapa, sudut dia berapa. Ni untuk yang kita nak buat apa ni? Dalam form 3 pun ada kan yang tajuk berkaitan dengan polygon. Polygon. Okey, so kalau dia saja kita nak 4 cm kita tarik 4 cm. Okey, lepas. 3 cm. 4 cm.
Okey, orang lain tadi berapa cm? 4.8. Katalah nak bagi dia 5. 5. Dia seorang saja 4, kecil. Sudut sama 45. Okey, sudut dia ni boleh padam ni, klik je. Klik je boleh padam. Okey. Yang ni satu kelebihan tu, saya kata memang powerful lah VCR ni. Ya, macam-macam kita boleh buat. Yang ni kalau 3D. 3D kalau kita nak buat cube, tarik klik dia, lepas tu buat dia jadi 3D terus. Ini boleh lah nak gerak ke mana-mana. Klik dia, asalkan dia duduk tang arrow lah. Tang arrow kita boleh bawa Lepas tu ni boleh main-main lah, nak bubuh color dalam dia ke. Okey. Yang tadi pun kalau nak bubuh color lain-lain kan, bubuh color, tang ni bubuh color. Katalah yang ni kita bubuh purple. Okay, yang ni nak bubuh color lain. Katalah nak bubuh color. Yang ni untuk dalam, yang ni untuk luar. Color biru. Jadi biru. Okey. Dia letak balik tempat dia, boleh bawa keluar. Ni pada bulatan tadi. Ya. Alright. Okey, ni 3D. Ni cone. Tu dia tarik lah dia pakai line. Untuk tengok tinggi. Ni untuk shape. Untuk apa ni, bongkah kan. Okey, 3D, 2D. Yang ni dia macam buku ni. Boleh. Okey, yang ni bagi tinggi, bagi lebar, ya. Ni bagi pantul. Pantul belah sini apa jadi? Ni pantul belah sana apa jadi? Pantul belah sini apa jadi? Belah sini jadi. Tu seronok lah main-main kan. Lepas tu nak padam, boleh padam lagi. Nak mana kita nak. Ni pun boleh padam, nak ni saja. Boleh padam. Ni kalau padam, padam semua. Sebab dia main satu group. Okey. Lepas tu, yang ni untuk line. Line ke, arrow ke, garisan putih-putih ke. Kan kita ada garisan putih-putih kan, macam ni kan. Jadi kita nak buat garisan putih-putih kan. Tarik je lah. Tapi yang dekat OneNote tak boleh. OneNote dia kena padam sikit. Okey. Doktor? Ya, saya. Yang bulat tadi tu, ya. Yang sebelum doktor pecahkan tu ambil kat mana? Buat bulat dulu. Okey. Sekejap. Buat mana? Tak apa, tanya. Sebab saya saya tahu tak hampak mana nak kocok kan. Termis tadi. Tak apa. Ini tolak aja kan? Okey, katalah saya buat satu bulatan. Tak kisahlah ambil warna terang ke no, warna merah. Merah ni suka. Okey, nampak? Okey, yang ni saya tutup. Hai. Letak dekat arrow tadi kan, sebelah tangan tu. Klik bulatan ni. Okey, nampak tak dia punya window sebelah dia tu ni. Kat ni, show segment ni. Okey, dapat dah. Pilih pula berapa nak. Katalah kita nak apa ni, penta 5 kan. Pentagon. Klik ni pentagon. Jadi 5 je. Okey, dapat tu. Okey. Ni jadikan sudut pula berapa nak. Nampak? Dapat 72. Tadi kalau klik tang ni pun nak bukti pun 72. Klik kat sini. Ni untuk apa ni, sekata kan. Okey. Lepas tu yang ni pun sama juga. Kalau kita nak buat pula pecah, dia punya line ni tak boleh. Dia tak boleh pecah. Maksudnya dia punya pecah. Ni boleh lagi gerak kan. Nampak? Kita boleh gerak untuk dapatkan sudut baru. Okay. Ni boleh gerak. Boleh gerak lagi. Kan untuk dapat sektor kan. Ya. Okay. So di sini kalau kita ambil, okay, nampak? Kita boleh keluar enggak? Nak tanya. Tapi cikgu ni teks ya. Sorry, tu pun nak agak. Ni untuk type. Yang T ni untuk type. Untuk type ni dia tak banyak sangat macam tempat lain lah ya. Untuk type ni dia ada hak ni je.
macam darjah dia adalah di sini. Katalah sin 30 darjah. Dia naik tapi dia tak tinggi sikit lah. Bila kita klik tempat lain, ambil balik yang arrow tadi, so yang ni dia boleh besarkan lah. Ni untuk type. Kalau tak mau tulis kot, susah nak tulis kan, kita type lah. Dia terhad lah, dia terhad hak ni je. Ni pun boleh lagi untuk tukar colour. Lepas tu nak colour je. Yang tukar dia punya, dia masih boleh tukar font dia. Ni ada font dia boleh tukar. Ni macam Word jugalah. Nak tukar font dia. Okay, size pun boleh tukar ke. Nak saya berapa? Kita highlight dulu lah. Okay. Tutup teks. Ni untuk undo, redo. Yang tadi tu, lupa nak kata. Sebelum kita lihat. Untuk kita ambil daripada tempat lain. Nak masuk ke sini. Okey, katalah kita duduk. Kita kena duduk tang mana yang kita nak. Okey, contoh tadi kita duduk dekat contohnya kita duduk kat sini. Katalah saya nak ambil satu soalan yang melibatkan rajah lah, macam vektor lah, saya ambil vektor ya. Okay, saya ambil vektor. Kita tengok satu soalan vektor. Ni. Okay, kita nak contiang hak ni. Dia ada dua cara nak cara nak ambil nak ngajak lah, cara nak ngajak ya. Okay, katalah kita nak ngajak tajuk vektor ni, nak ambil rajah ni. Kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak masukkan rajah ni dalam MyViewBoard, ataupun kita cerita dekat sini menggunakan tools yang ada daripada MyViewBoard. Okey, so kita ambil yang pertama dulu. Okay, bila kita duduk dalam keadaan dalam keadaan internet ni untuk soalan ni. Okey, kita ada soalan ni. Saya nak ambil. Okay, kita boleh ambil semua ataupun kita nak ambil dia saja dulu, baru ambil kemudian boleh juga terpulang. Okey. Ataupun boleh juga kita ambil dia lepas tu cerita sebelah. Jadikan dia minimize. Cerita kat sini. Tapi dia kecil lah, nak letak kat sini tak konok kan. Sebab kita dah boleh ambil dia, lebih baik kita ambil dia kan. Okey. Baik, sekarang cara nak ambil. Okay. Kalau dah ada cikgu duduklah kat mana-mana pun tak apa, nak ambil apa dulu pun tak apalah. Ni saya contoh, saya ambil daripada laman web yang SPM tambahan online ni ya. Okey, bila kita duduk dalam keadaan sekarang ni, lepas tu kita patah balik kepada MyViewBoard tu, bagi ada di bawah ni supaya senang. Okey, kita bagi dia masukkan dalam sini dekat tools ni, dekat ni. Terus ambil kat bawah ni, bawah ni. Okey. Besar tak apa. Ni besar. Okey, lepas tu kita klik yang macam window ni. Switch between window, desktop and whiteboard. Ada nampak tak sebelah kiri tu kan? Yang warna biru tu. Nampak tak? Ada. Okey, klik dia. Nampak tak? Dia timbul kat sini ni. Dia timbul kat sini. Yang tools tadi. So yang pensil ni, pen ni masih boleh klik lagi, dapat balik juga hak tadi. Yang ni buat teks. Okey, bolehlah buat teks. Nampak tak? Sekarang kita nak ambil yang ini. Klik pada yang screenshot and screen record ni. Dia record pun boleh, tapi tak apa, kita ambil screenshot dulu. Okey, yang ni untuk bawa. Yang ni untuk tutup. Balik pada whiteboard. Dia switch. Nampak tak? Switch between window desktop dengan whiteboard. Ni seolah-olah window desktop kita lah. Nak balik kepada whiteboard, klik balik, maka dia balik pada whiteboard. Klik balik, dia mai sini balik. Okey, katalah dia nak tetap ni dah duduk ni kan. Okey,
So yang ini ni masih boleh lagi ni. Kita nak conteng dia. Okay, contoh di sini. Okay, kita baca soalan. KP nisbah PL adalah 1 nisbah 2. KP PL. So 1 2. Conteng. Bila kita ubah balik yang ni, dia tak ikut. Nampak tak? Dia tak ikut. Kalau kita nak turun bawah, dia ikut tu pula. Dia tak ikut dengan rajah sekali kan. Boleh tu cerita tang ni saja boleh lepas tu dia kata LR. LR ke RM. Nisbah dia 2 1. Okey, ambil balik pen tadi 2 1. Lepas tu KP. Tengok dia punya arah anak panah dia. KP 2X. KM. Arah dia 3Y. Tu boleh contoh lah dia nak apa? MP. MP. Arrow dia MP. Nak cari MP macam mana? MK tambah KP. Contoh dia lah kat sini. Ini contoh pengajaran lah kita boleh buat daripada switch daripada window ke daripada MyViewBoard ke window. Okey, atau okey, ni boleh padam. Boleh padam. Tak mau tetap padam. Okey, atau yang paling suka saya selalu ambil daripada sini. Okay, bagi mouse balik, klik pada mouse yang ni screenshot. Okay, cara nak screenshot ni, kalau yang ini ambil semua sekali. Lihat depan ni. Freehand ni, freehand ni dia kita boleh ambil hak ni saja. Sebab freehand. Hak ni saja. Boleh juga. Dia masuk sini terus. Nampak? Ni cara freehand. Okey, satu lagi cara yang kita ambil yang ni. Yang ni yang selalu kita lah. Yang ni untuk buat video. Untuk record video, open screen record. Okay. Ambil yang ni. Sama juga. Dia timbul juga kat sini. Ni hak tadi. Hak ikut tangan saja freehand. Yang ni yang. So cerita kat sini lah. Yang ni boleh padam. Okay, so yang kecil boleh kecil besar. Hak tadi tak boleh dah. Jadi nak cerita kat sini, kita pakailah kita punya apa ni tangan pen tak sat ni cerita kat sini. Kan? Okey, kalau nak ambil soalan juga tak apa, ambil soalan sama. Kalau nak ambil soalan, kita buka soalan ni, ambil dia saja soalan saja. Nak buat tangan freehand boleh, nak ambil. Saya suka yang ni lah sebab dia nampak cantik sikit kan. Nampak? Dia baik tang ni. Boleh try je go. Boleh try. Lepas tu cerita nak conteng nak apa-apa semua tang ni ya. So dia selamat lah, tak payahlah cerita tang ni dah. Ini yang saya selalu buat macam tu. Dia tak mahu cerita sini jadi payah. Sebab lagi nak turun dia hilang kan. Yang tadi tu dia dah hilang. So, tapi kalau di sini ni kan tutup balik. Kalau duduk kat sini dah tutup balik. Okey, tutup balik modem mai sini. Yang ni dia boleh kecil besar, boleh bawa kiri kanan. Semua akan bergerak. Nak kecil besar, pakai hak arrow tadi, main macam ni. Dia skrin dia terlalu besar, boleh kesak, boleh kecil. Pukulan cukup hebat lah. Tanya tak? Yang ni satu lagi. Yang untuk tadi ni kita tak nampak skrin kita kan. Ada nampak tak yang sebelah tambah tu, klik dia macam PowerPoint lah. Ni dia punya slide ni. Klik tang ni slide yang pertama. Klik yang ni slide yang kedua. Klik tang ni slide yang ketiga. Klik tang ni slide yang keempat. So saya dapat slide dah. Lepas tu kita pakailah arrow key ni, nak pergi kiri ke kanan boleh, nak buat cara tak sat boleh. So yang ni untuk face canvas ni tak perlu. Yang tepi ni masih ada lagi kegunaan dia ni. Okey, yang bawah ni background management, klik saja. Okey, dia tunggu lagi. Ni kalau kita nak kan, kita klik yang ni tapi jarang lah kita apply kan. Display saja. Dia ada timbul macam ni lah.
Jadi saya kurang menggunakan ni sangatlah ya. Saya jarang guna sangat. Okey. Tutup je. Okey, so yang ni kalau kita nak copy kan. Okey, nak copy masih boleh. Atau nak copy kan, nak cut paste kan. Ctrl X untuk cut, masukkan yang baru. Paste kat sini. Paste kat sini. Boleh juga. Okey. Okey, lepas tu tengok ada sini. Kita nak buka yang mana kita nak. Sekarang saya dah ada 5 slide contohnya lah. Sudah 5 slide. Okey. Right. Next, last aku no. Ada apa nak tanya tak sebelum saya nak beritahu save? Yang ini apa dia? Yang ini adalah yang ni pun sebenarnya kita boleh link terus tau. Link terus. Tapi tak apalah, ada kemudian ya. Yang ni boleh explore lah. Okey. Yang saya nak cerita macam mana kita nak save. Okey. Nampak tak sebelah kiri magic box tu? Dia macam folder ni. Okay, nampak. Klik folder ni. Nampak dia timbul ni. Okey, so dia ada di sini save. Kalau peringkat pertama dia save as. Yang ini buka baru, buka file baru. Yang ni kita buka sheet baru tu pakai yang tambah tadi kan. Buka slide. Yang ni buka sheet baru. New baru, okey. Lepas tu ni open yang dah ada. Dia nak save. Kalau peringkat pertama kita kena save as lah. Sebab belum bagi nama lagi. Lepas tu kita buat kerja, save aja lah. Save lah. Ctrl S pun boleh dah. Okey, next. Okey, kita klik dekat save as. Okey, cuba. Ni boleh print pun. Print pun boleh. Okey, nak export ke mana-mana pun boleh. Okey, so di sini save as. Klik save as. Lepas tu cari kat mana kita nak letak. Okay, katalah di sini saya letak dekat D. Saya letak dekat saya punya file JSM 2020. Apa yang ada dekat sini saya boleh pilih lah. Okay, terserahlah kat cikgu nak letak kat mana ya. Di sini katalah saya letak dekat JSM, saya punya folder. Nak terus buh kat sini pun boleh. Tak ada masalah. Okey, katalah saya nak bubuh kat sini dalam JSM. Saya bubuh je lah nama. Okey, latihan bengkel. Contohlah. Lepas tu tekan right ni, klik dekat right ni. Dekat tanda right ni, klik dekat tanda right. Okey, maknanya dah save lah. Dah save lah. Okey, cuba kita tutup. Nak buka balik nah. Okey, tutup. Dia tanya lagi, save and exit. Okey, save lagi tak apa. Kalau nak exit terus pun boleh ataupun nak save and exit pun boleh, tak ada masalah. Kalau kita dah save dah tadi, tak apa, kita save lagi sekali, tak ada masalah. Okey, so dah tutup, kena buka ah. Nak cerita balik buka lah. Tak sah kita tutup, sekarang kita buka. Okey. Balik pada whiteboard kita, klik pada whiteboard. Bila klik yang baru, maknanya dia timbul yang baru tau. Ni. Yang ni tak kisah lah, tutup tak apa. Okey, sekarang ni kira new ni. New. Yang baru nah. Okey. Klik balik dekat folder tadi, folder file manager open tu. Klik yang itu. Okey, so di sini dia ada open. Lepas tu carilah kat mana yang tak sat ni. Okey, saya bubuh dekat JSM. Dia dah kat bawah ni lah. Ni saya dah ada. Double klik. Maknanya dia buka balik hak tadi, bolehlah sambung je. Boleh guna. Kita kadang-kadang tu kan, kadang-kadang tu kita tengok kepada apa ni tajuk tau. Dia sebenarnya tengok pada tajuk kita. Ya, tajuk kita tu yang mana sesuai dengan pelisian ni. Yang mana sesuai dengan pelisian ni. So di situ kita akan mencari. Kita nak buat macam mana?
Tapi bagi saya lah, saya tengok My Viewboard tu boleh kata kebanyakan, boleh kata hampir ke semua tajuk boleh pakai. Macam dia menggantikan OneNote. OneNote tadi tu apa juga tajuk boleh pakai. Sebab kita kan nak menulis, kita kan nak melukis. Kan? Itu saja yang apa ni kita guna lah. Okey, kalau tak ada, saya stop presenter dulu. Terima kasih.